Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Mohon share dan repost video saya ini. Okey saudara, kejayaan pertama telah pun dikecapi apabila pihak yang suka menindas ini telah pun tunduk dan akur kepada proses perundangan. Jadi saudara, untuk makluman saudara semua, 2-3 hari lepas ada pegawai SPRM yang telah datang ke tempat di mana isteri saya bekerja, dan mereka telah pun, bagi saya, mereka telah pun mengganggu beliau daripada sudut emosi beliau dan juga mengganggu persekitaran tempat kerja beliau, dan juga mereka turut menyerahkan notis secara di hadapan khalayak umum yang boleh menjatuhkan maruah dan memalukan keluarga saya dan isteri saya di mana tempat beliau bekerja. Jadi di dalam notis tersebut mengatakan bahawa isteri saya telah pun melakukan sesuatu kesalahan di bawah akta SPRM dan dipanggil untuk membantu siasatan. Tetapi tidak dinyatakan dengan jelas di dalam notis itu apakah seksyen kesalahan tersebut. Kerana mengikut kepada seksyen di bawah notis itu, apabila seorang pegawai penguasa SPRM mengeluarkan notis tersebut, beliau mesti menyatakan apakah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang ingin diperiksa oleh pegawai tersebut. Maka kalau begitu tuan-tuan, PDRM dia boleh panggil kita dan beritahu anda dipanggil untuk disiasat di bawah kanun keseksaan. Tidak dibagi tahu seksyen berapa. Jadi SPRM saya rasa tidak logik lah, mesti dia perlu nyatakan kesalahan. Jadi tuan-tuan, saya telah pun bertanya kepada pegawai tersebut, apakah tujuan beliau datang berjumpa dengan isteri saya. Jadi beliau mengatakan bahawa beliau mendapat arahan daripada pihak atasan untuk memanggil isteri saya untuk merakam percakapan berkenaan dengan beberapa perkara lah. Jadi untuk pengetahuan saudara semua, sebelum ini isteri saya ada membuat 2 laporan PDRM kepada pegawai yang datang tersebut. Pegawai yang datang ke tempat di mana beliau bekerja itu. Jadi laporan yang pertama adalah apabila mereka membuat serbuan ke rumah saya. Jadi konon-kononnya lah mereka ingin memeriksa, menggeledah, menyita dan sebagainya. Jadi kalau mengikut, dan mereka tahu bahawa apabila mereka datang ke rumah saya, isteri saya bersekurangan. Sebab mereka tahu di mana saya berada pada ketika itu. Dan mereka tidak membawa pegawai wanita bersama-sama dengan mereka dengan tujuan untuk apa? Untuk menakut-nakutkan, menindas dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah mereka berjumpa lagi dengan isteri saya. Dan isteri saya buat report juga. Sebab apa? Sebab apabila mereka datang, kunung-kunungnya adalah untuk merakam percakapan. Lepas itu mereka menyuruh isteri saya meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil di rumah dan ikut mereka pergi duduk di kedai mamak. Kedai mamak tu tak jauh lah daripada rumah. Tapi masalahnya dia tetap juga meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Jadi semasa di kedai mamak, bukan mereka melakukan apa-apa penyiasatan. Seorang pegawai SPRM bernama tak silap saya Nurul, dia bertanya kepada isteri saya. Dia bagi tahu pada isteri saya. Dia kata sebenarnya husband puan telah berkahwin 2. Jadi ini adalah satu mental torture, nak mengganggu emosi dan sebagainya. Jadi isteri saya telah buat laporan PDRM. Dan pihak PDRM, IPD Ceras memaklumkan kepada saya bahawa pegawai SPRM ini tidak boleh mendekati rumah saya. Yang mana mereka sengaja untuk mengganggu isteri saya, mengganggu emosi dia. Dan juga meninggalkan kesan trauma yang berpanjangan pada dia. Dan saya dipahamkan pihak PDRM telah pun berhubung dengan SPRM untuk memaklumkan perkara ini. Jadi mungkin lepas ni saya akan suruh peguam untuk siasat dengan PDRM setakat manakah siasatan mereka. Jadi sebab itu mereka tidak boleh mendekati kediaman saya. Sebab bini saya tidak ada kaitan dengan kes dan saya tak tahu siapa yang bagi arahan kepada mereka untuk ganggu keluarga dan sebagainya ni. Jadi dekat sini tuan-tuan, semalam apabila mereka bagi notis tersebut, peguam saya hantarlah surat untuk tanya kepada mereka. Tanya kepada dia, for what reason you nak panggil isteri dia? Adakah you nak tanya berkenaan dengan rumah tangga dia? Ataupun you nak memalukan dia lagi? Ataupun you
nak menekan emosi dan meninggalkan kesan trauma kepada dia lagi. Jadi satu hari semalam kita menunggu surat balas. Mereka tak balas surat secara hitam putih, tapi dia call bini saya. Dia WhatsApp isteri saya, dia kata, puan tak perlu hadir hari ni, tapi kita akan bagi satu tarikh yang kemudiannya. Jadi ini pun satu benda yang kelakar juga. Sebab apa? Kita berhubung dengan mereka secara official, secara rasmi. Dan sepatutnya mereka kena hantar surat kepada peguam saya, dan mereka tak boleh call isteri saya. Mereka kena call peguam saya dan bagi tahu kepada peguam saya bahawa notis tersebut telah dibatalkan. Bukan dia WhatsApp saja. Dan saya rasa tindakan SPRM ni nampak sangat bercelaru lah. Sangat tidak mengikut kepada Criminal Procedure Act ataupun tak ikut kepada mereka punya akta mereka sendiri. Jadi mungkin saya rasa sebab mereka terlampau rasa stres ke, saya tak pastilah kan. Tapi nampak sangat mereka ni membuat sesuatu tindakan di luar daripada bidang kuasa mereka dengan hasrat untuk menindas dan menekan seseorang. Dan saya bagi tahu secara umumnya kepada saudara semua, saya bersama dengan Barisan Peguam yang mana dan juga daripada kebenaran daripada pihak parti sendiri akan mengfailkan beberapa saman kepada beberapa pegawai SPRM yang mana saya ingatlah, dan saya juga akan menuntut kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk minta maaf kepada saya sebab apa yang dia buat ni. Sebelum ni saya minta maaf, dia kata saya tidak akan memaafkan Syafiq Halim. Tapi kali ni saya akan tuntut di mahkamah supaya dia minta maaf dengan apa yang dia buat ni. Okey saudara, wallahu a'lam.